Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sambung kepada bab 1, masih lagi dalam bab 1, konsep asas Islam. Okey, di mana kita masih lagi 1.1, Islam sebagai cara hidup, Islam sebagai satu ad-din. Okey, kita sambung kepada ciri-ciri kesempurnaan Islam. Saya dah beritahu sebelum ini, di antara kenapakah Islam itu menjadi sempurna, kerana adanya ciri-ciri berikut, iaitu di antaranya iaitu Rabbaniyah, Alamiah dan Ummiyah. Hari ini kita sambung kita masih lagi dalam perbincangan Alamiah dan Ummiyah, di mana kita masuk kepada perbincangan yang kedua, iaitu hajiyat. Okey, kita dah tahu bahawa sebelum ini kita dah bincang berkaitan dengan ciri-ciri kesempurnaan Islam itu, iaitu alamiah, iaitu bersifat global. Okey, bersifat global, sejagat. Umumiyah bersifat umum. Jadi bila ada dua faktor ini menyebabkan seluruh pelosok dunia sepanjang zaman mana pun, kaum mana pun, bangsa apa pun, warna kulit apa pun, asal agama apa pun, menerima Islam sebagai agamanya, kerana sifat syariat dalam Islam itu, iaitu alamiah dan ummiyah inilah yang diterima oleh mereka, menyebabkan Islam itu berkembang seluruh pelosok dunia, kerana ada sifat keistimewaan syariat itu sendiri. Okey, hari ini kita sambung kepada berkaitan tentang kehendak dan keperluan manusia. Okey, kita dah tahu bahawa dalam alamiah dan ummiyah ada sifat-sifat kehendak dan keperluan manusia yang Islam raikan. Kita ni macam-macam perangai, kita ni macam-macam kehendak, kita ni macam-macam kita nak. Okey, tetapi dalam Islam benda tu diraikan juga. Kamu nak apa, boleh, tak ada masalah, dan Islam meraikan. Tapi dia ada level dia lah. Okay, level ni iaitu pertama, level dia daruriyat, kedua hajiyat, ketiga tahsiniyat. Okey, daruriyat kita dah tahu, itu perkara yang memang terdesak, sangat penting kita nak benda tu, terpaksa. Okey, tapi tak boleh jauh, maknanya kita terpaksa tu, kita perlukan sangat. Benda tu memang asasi, iaitu mesti merangkumi, mesti masuk dalam misi jaga, misi masuk dalam perkara ini. Pertama iaitu agama, yang kedua iaitu nyawa ataupun jiwa, yang ketiga ialah akal, yang keempat ialah keturunan dan maruah, dan yang kelima ialah harta. Kita masuk seterusnya keperluan dan kehendak manusia yang syariat meraikan. Okey, iaitu apa dia? Iaitu hajiyat. Hajat apa artinya? Iaitu keperluan. Okey, kalau daruriyat itu dah itu adalah sesuatu yang asasi, mesti kita jaga, mesti kita terpaksa, mesti kita ambil. Okey, tetapi hajat pula dia adalah keperluan biasa. Perkara iaitu apa dia? Iaitu perkara yang diperlukan manusia untuk hidup. Tapi manusia hidup tanpa kewujudannya pun boleh juga. Maksudnya contoh kereta. Manusia perlukan untuk hidup. Perlu tak kereta? Ya, kita nak pergi jauh-jauh, perlu ya. Tapi kalau tak ada, boleh hidup tak? Boleh. Kita boleh naik kereta api. Okay? Orang dulu, masa zaman-zaman Piramli dulu, ada. Semua orang ada kereta. Tak ada. Okay? Mana boleh hidup? Boleh. Zaman Hang Tuah, kereta ada? Tak ada. Tapi boleh hidup tak? Boleh. Okay? Zaman-zaman sahabat, zaman Rasulullah ada kereta? Tak ada. Tapi boleh hidup? Boleh. Maknanya kereta itu adalah keperluan biasa. Okay? Terus boleh faham apa lagi keperluan biasa? Smartphone. Hari ini perlukan smartphone, ya. Saat-saat PKP ni lagi lah perlukan smartphone. Kena buat PDP online kan? Kena buat online class. Okay. Tapi kalau tak ada, boleh tak? Boleh hidup tak? Boleh hidup lagi kalau tak ada smartphone kan, boleh. Okey. Okey. Apa lagi? Contoh apa lagi? Okay, terus tengok lagi apa arti tahsiniyat pula. Boleh faham setakat itu? Tahsiniyat
Tahsiniat ialah peluang, uh, dia dia macam tahsiniat ni dia mencantikkan lagi. Benda-benda kemewahan itu dia sekadar untuk mencantikkan. Benda-benda kemewahan, okey. Contoh, mak kamu dah ada lansir dah rumah tu, ni rumah baru kan. Ukuran dia tak sama rumah lama. Okay, dia jadi benda tu perlu. Lepas tu tengok pula orang lalu lalang kat depan. Jadi rumah tu memang kena lansir dan lansir tu kena tebal. Okay, tapi yang mak kamu terpaksa beli juga. Memang terpaksa beli lansir baru. Itu jadi hajiat. Okay. Tetapi tiba-tiba besok lusa mak kamu beli lagi lansir. Yang kedua, ketiga tu jadi tahsiniat. Dia jadi sebagai sekadar untuk untuk mencantikkan hidup kita. Okey? Macam itulah. Okey, apa lagi? Kamu dah ada iPhone. Kamu ada telefon Samsung. Tiba-tiba kamu nak tambah lagi iPhone. Telefon Samsung tu elok lagi. Lepas tu nak beli iPhone lah, ikut trend. Okey? Kalau ada iPhone pula beli juga. Yang iPhone itu jadi tahsiniat. Yang Samsung tadi itu jadi hajiat. Okey? Tetapi kalau lah tiba-tiba, contoh dia ni memang tak pakai telefon langsung, tapi tiba-tiba ayah dia sakit atau mak dia sakit, dia memang tak telefon. Kemudian dia tak ada duit. Okay? Akhirnya dia pergi pinjam duit kawan untuk beli telefon sebab nak tahu perkembangan mak bapak dia sakit tadi. Dan dia takut apa benda kesusahan ketika itu. Jadi masa dia beli telefon itu jadi daruriyat. Dia jadi kena beli juga. Sebab apa? Melibatkan nyawa dan jiwa. Kan nyawa mak bapak tu dia sakit kan. Dia takut dah nazak macam mana. Dia terpaksa beli telefon. Masa itu jadi daruriyat. Okay, boleh faham Terus tengok lagi. Kita balik ke bertahsiniat. Tadi boleh faham setakat ni? Dia kata bertahsiniat ialah perkara yang diperlukan manusia untuk hidup lebih mulia. Tadi hajat tadi diperlukan manusia untuk hidup. Okay? Tapi boleh hidup tak? Boleh. Kalau tak ada, boleh. Tapi diperlukan? Ya, diperlukan. Tapi tahsiniat tadi diperlukan manusia untuk lebih mulia. Untuk nampak cantik. Untuk nampak, wah, kata hebat. Wah, ada brand. Kan? Contohnya Islam mewajibkan menutup aurat, tapi cara penutupan mengikut tempat dan suasana ini lebih mirip kepada unsur kesempurnaan dan kemewahan. Okay. Contoh orang perempuan yang wajibnya apa? Yang daruriyat ni. Darurinya apa? Iaitu seluruh tubuh badan kecuali muka dan tapak tangan. Satu hari dalam rumah Rasulullah dia lalu dia macam dalam rumah tu dia melintas seorang hamba perempuan dia lalu depan Rasulullah dan pakaian dia jarang sehingga nampak kulit nipis sehingga nampak kulit lah. Jadi Rasulullah terus paling dan muka Rasulullah berubah. Terus Rasulullah kata sesungguhnya perempuan itu wajib untuk seluruh tubuh badan kecuali muka dan tapak tangan. Dan masa Rasulullah sebut kecuali muka dan tapak tangan itu, Rasulullah ambil jari kiri Rasulullah tunjuk cucuk dekat tapak tangan Rasulullah dan belakang tapak tangan Rasulullah. Nak menunjukkan bahawa tapak tangan dan belakang tapak tangan kita tu bagi orang perempuan itu tidak wajib ditutup. Okey? Rasulullah buat macam tu. Jadi menerusi hadis tersebut menunjukkan bahawa perempuan itu wajib menutup aurat. Itu daruri wajib tutup aurat kecuali muka dan tapak tangan. Itu daruri. Okey. Tetapi tahsiniatnya sekarang perempuan tu dah tutup dah seluruh tubuh badan. Dah tutup dah seluruh tubuh badan. Kan muka dan tapak tangan saja tutup. Okey, dah ikut itu daruri. Okey, sebab itu memelihara maruah. Aurat termasuk memelihara maruah kita dan juga agama. Agama apa? Sebab kita orang muslimah, orang perempuan Islam wajib tutup aurat. Itu agama, arahan daripada Allah. Dan pada masa sama rupa-rupanya untuk menjaga maruah perempuan tersebut. Okey. Ini maruah kecunan dan maruah. Okey. Seterusnya, itu darurat. Daruri Kalau tahsiniat dia apa? Dengan kalau dengan kata apa dengan brooch-nya, bling-bling sana, bling-bling sini, itu tahsiniat.
dengan tudung belit-belitnya. Itu tahsiniyat. Tahsiniyat jaga-jaga dia akan menyebabkan dosa. Jaga-jaga. Dia jaga sebab apa? Bila tahsiniyat dia akan membawa kepada pembaziran. Okey. Tahsiniyat dijaga. Dia akan membawa kepada pembaziran. Sebab dia sekadar untuk nampak hebat, nampak mulia, ataupun nampak cantik. Macam tu dah. Okay, boleh faham setakat ni tahsiniyat. Macam tu dah lansir tadi. Lansir pertama dah ada. Lansir pertama tu jadi daruriyat. Ataupun hajat. Daruriyat hajat. Maka sampai kita tahu daruriyat dah. Tetapi yang dah lansir 4, yang keempat, yang kelima, keenam, ke-7, 8, 9, 10 tu jadi tahsiniyat dah. Dah membazir. Boleh pula lagi ke sebelah sana tu jadi membazir tu. Okay, nampak kecuali yang pertama tu dah koyak. Tu lain cerita lah. Tambah yang dah koyak dah tak boleh nak tampal, tak jahit dah. Dia beri satu lagi. Itu dah jadi hajat, kemungkinan besar dia akan berubah jadi daruriyat dah. Itu dibolehkan. Tapi kalau tahsiniyat, jaga-jaga dia akan membawa berdosa sebab biasanya dia akan membawa kepada pembaziran. Okey, dalam konteks sains teknologi Quran, dalam kursus kamu, contoh macam ni, contoh macam kamu nak create produk, nak buat barang, nak develop, nak bangunkan satu mesin dan sebagainya. Okey, jadi kamu pembuat, kamu kena check benda yang kamu nak bangunkan itu adalah ideal hajat ataupun daruriyat. Sekiranya ada tahsiniyat, jaga-jaga dia akan tadilah kamu bawa orang jadi membazir. Okay. Tetapi sekiranya itu sebab kamu kena buat inovasi. Mestilah membayangkan dalam konteks inovasi pun, nama pun inovasi, dia mesti ada sesuatu pembaharuan. Kalau sama je pun betul lah, apa benda dia orang pun tak nak terima. Bahagian pembangunan inovasi tak terima, dia tak nak terima ini sebab dia kata mana pembaharuannya. Okay. Dalam Islam pula, kalau tadi bahagian inovasi dia kata tak ada pembaharuan, reject. Okay. Kita membazir je, nak buat sama dengan produk yang lain. Okay. Sama je. Jadi orang dia tak nak, dia nak. Okay. Jadi nampak, bila tahsiniyat dia lebih pembazir lah. Kalau logik akal pun kata alah inovasi sama je, buat apa nak bangunkan membazir, lebih baik cari benda lain. Nampak? Itu logik akal. Segi untuk pembangunan inovasi. Dari segi Islam pula, tahsiniyat itu lebih pada pembaziran. Sekarang nak mencantikkan buat apa? Okay? Jadi kalau kamu cari barang dan kamu nak bangunkan barang tersebut, ada hajat dan ataupun daruriyatnya. Mungkin bila kamu buat daruri tadi, dia jadi dapat pahala. Contoh, seingat saya, ada seorang daripada Australia, rakyat Australia saya rasa, dia naik kapal terbang. Okay. Dia naik kapal terbang, tengok orang Muslim ni kalau masuk toilet habis basah-basah toilet tu. Habis basah-basah toilet. Jadi dia tengok bila dia tengok basah-basah ni, rupanya orang Islam dia ambil wuduk tu sebab basah-basah. Sebab dalam toilet kan sempit kan. Jadi orang putih pula, dia toilet dia jenis dry toilet. Tak macam orang Melayu. Orang Melayu sebelagi mana besar toilet tu, besar tu lah habis basah semua. Okay, toilet tu basah. Sebab kita jenis wet toilet. Okay. Jadi akhirnya dia buat apa? Dia buat satu invention. Apa invention? Invention ialah membangunkan sesuatu barang itu, produk itu yang sebelum ni orang tak buat lagi. Tak pernah ada lagi. Dia lah yang mulakan. Dia lah yang buat. Itu invention. Invention apa? Mesin wudu. Dan mesin wudu tu dah ada dah sekarang. Dan ada juga di hotel-hotel Malaysia ada yang beli. Okay. Dia bangunkan. Bukan Muslim pun. Nampak? Maknanya yang dia buat tu adalah daruriyat. Okay, maknanya dekat mesin tu dia siapkan air sekali lah, ke mana air tu boleh turun ke mana. Okay. Dan dia tidaklah basah habis semua kawasan toilet tu. Boleh. Itu daruriyat. Okay, boleh faham maksudnya? Maknanya bila kamu bidang sains teknologi Quran, apa yang kamu boleh buat yang memang tak ada lagi wujud tapi orang memerlukan. Itu dari daruriyat. Kamu dapat pahala segitu, dapat jadi ibadah. Dan hajat pula, hajat dia tidaklah sampai ke tahap wajib.